قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين يا رب العالمين. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala dan tak binasa itu ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak kekal maka tentulah ia binasa, dan jika ia binasa tentulah ia baru, dan jika baru nascaya tidak ada Tuhan dengan dalil yang nyata pada huraian sifat kita. Baik, jadi katanya dan dalil atas kekal Allah Ta'ala. Tengok dalil. Selepas daripada kita mengaku di antara sifat-sifat yang wajib pada akal kita ada di Allah Ta'ala, dia panggil sifat kekal. Baka orang panggil. Baka bahasa Arab terjemah pada bahasa Melayu panggil kekal. Baik, jadi sifat kekal, sifat baka dipilih pada kali yang ketiga. Mula daripada wujud sifat ada yang pertama, yang kedua sifat kidam, sifat sedia, yang ketiga sifat baka, kita panggil sifat kekal. Apa sebab kekal ataupun baka dipilih pada kali yang ketiga? Sebabnya nak mensabitkan wujud Allah Ta'ala yang hakiki. Sifat yang pertama yang kita mengaji, Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Apa makna wujud? Kita panggil ada. Allah Ta'ala bersifat dengan ada, kita pun ada. Allah Ta'ala bersifat dengan ada dalam bumi pun ada. Segala tumbuhan ada, segala binatang ada. Beza di mana antara ada Allah dengan ada kita? Di antara tempat beza, ada Allah, ada kita makhluk, ada Allah dan ada yang hakiki. Ada pun ada kita makhluk, ada yang majazi, ada pinjamnya saja. Baik, bagaimana satu zat yang bersifat dengan ada, kita nak panggil ada, dia itu ada yang hakiki, ada sesuatu. Bagaimana? Mestilah zat tadi bersifat dengan kidam dan bersifat dengan baka. Satu zat yang bersifat dengan ada dia tu tak mari kok tak ada. Ada dia tak mari kok tak ada, hak tu mengisbatkan sifat kidam pada zat dia. So, ada dia tu tak menghubungi oleh tiada, ataupun ada dia tu tak hilang, dia paling mengisbatkan bagi sifat apa. Bila zat yang bersifat dengan ada dia tak mari kot tak ada, kita panggil dia bersifat dengan kidam. Kemudian ada dia tadi tak hubungi oleh hilang, ataupun dia tak binasa, kita mengisbatkan sifat baka, maka zat yang bersifat dengan ada lagu ni lah dipanggil ada yang hakiki. Sebab itulah nak menunjuk kata wujud Allah. Ada Allah Ta'ala, ada yang hakiki, maka dibilai selepas daripada sifat wujud, bilai kidam. Selepas daripada sifat kidam, bilai baka. Apa tu? Bilai kepada kita ada Allah, ada hakiki. Dia tak sama dengan ada benda selain daripada Allah. Benda ada selain daripada Allah Ta'ala tak panggil ada hakiki, panggil ada majazi saja, ada pinjamnya saja. Apa sebab? Sebab pertama ada kita ni mari kok tak ada. Kita tak bersifat dengan kidam. So, ada kita ni dihubungi oleh tiada. Jadi kita ada ni tak kekal. Kita binasa. Kita ada ni tak bersifat dengan ada yang zati, ada yang majazi saja. Bila faham kata? Nak beza antara ada kita dengan ada Allah Ta'ala. Kita kena pergi di antara sifat Allah Ta'ala mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tak serupa dengan tiap-tiap benda yang baru. Termasuk benda baru kita manusia. Bila kita pergi sifat mukhalafah Allah Ta'ala, sifat bersalah Allah Ta'ala bagi tiap-tiap benda yang baru ni, di masa-masa mana sekalipun, di alam mana sekalipun, dia tetap tak sama dengan kita.
Alam arwah baik, alam ruh dulu pun dia tak sama dengan kita. Alam mulki, alam dunia sekarang pun dia tak sama dengan kita. Mukhalafah dia. Di alam barzah, alam kubur sekali pun dia tak sama dengan kita. Di alam akhirat pun dia tak sama dengan kita. Arti apa yang kita sunnah wal jamaah. Tak sama pada pihak mana? Tak sama pada pihak zat, tak sama pada pihak sifat, tak sama pada pihak perbuatan, tak sama segala-galanya. Tiba-tiba atas dunia ni ada kesamaan. Kesamaan ke mana? Dia Allah Ta'ala bersifat dengan ada, kita bersifat dengan ada. Apa kata mana mukhalafah? Apa ada? Nak buka tu. Nak buka tak, ia pakai kesamaan kita tu. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, dia bersifat dengan ada. Kita mengaku dan wajib membenar. Bagi tiap-tiap manusia bersifat dengan mukallaf, tanah pada hati dia, Allah Ta'ala wajib bersifat dengan ada. Siapa-siapa menafi maka kufur kepada Allah. Besarnya hati itu, kena pegang dia bersifat dengan ada. Tiba-tiba mari kita wahu pada hati kita, kita bersifat dengan ada. Langit bumi bersifat dengan ada. Paman dah kata mukhalafah Allah Ta'ala. Jadi jawabnya, ada Allah, dia ada yang hakiki, ada asmati. Ada pun ada benda selain daripada Allah, termasuk kita manusia, ada yang majazi, ada pinjaman saja. Ada secara pinjaman saja. Majazi. Kok mana tu? Satu zat yang bersifat dengan ada, nak kata ada dia ni, ada yang hakiki, mestilah zat tadi ada dia tak didahului oleh tiada. Apa tu? Mengisbatkan sifat kidam bagi Allah. Ada Allah Ta'ala, dia tak mari kok tak ada. Ada Allah tak mari kok tak ada, tu panggil Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. So, yang keduanya nak panggil zat yang bersifat dengan ada yang hakiki, mestilah ada dia tu tak menghubungi oleh tiada, ataupun ada dia tu tak binasa, yakni mengisbatkan sifat baka pada Allah. Apa dia? Kalau gitu Allah Ta'ala dipanggil ada yang hakiki. Apa sebabkan ada dia tu ada, tak mai tak ada, yakni isbatkan sifat kidam pada Allah Ta'ala satu. Yang keduanya ada Allah, dia tak hilang, dia tak binasa, yakni mengisbatkan sifat baka pada Allah Ta'ala. Kalau gitu setiap-tiap zat yang bersifat dengan ada dia tu, ada yang kidam, ada dia tu, ada yang baka, maka zat itulah dipanggil ada yang hakiki. Ada sesuatu. Sebab itulah bila membilangkan sifat-sifat Allah Ta'ala, pertama sekali bila sifat wujud, yang kedua bila sifat kidam, yang ketiga bila sifat baka. Apa tu? Isyarat kepada kita ada Allah, ada hakiki. Mana dia bersifat dengan kidam, dia bersifat dengan baka. Sebab itulah selepas daripada wujud bila kidam. Sebab itulah selepas daripada kidam bila baka. Apa sebab? Nawi kita faham. Nawi kita faham bahawa ada Allah, ada yang hakiki, ada sesuatu. Dia bersifat dengan kidam, dia bersifat dengan baka. Ada kita ni, ada majazi, ada penyemen saja. Apa sebab? Pertama sekali, ada kita ni, mari kot tak ada. Maka mana? Sebelum dia mengadakan kita ni, tak ada. Tak ada, boleh kan? Sebelum Tuhan mengadakan kita makhluk tak ada. Lepas daripada Tuhan mengadakan makhluk, barulah makhluk tu ada. Kalau gitu ada makhluk, mari pun tak ada. Tu tak isbat sifat kita tu. Kita baru. So, dengan kita baru. Lepas tu ada kita sekali lagi menghubungi oleh tiada. Bila siapa satu masuk, kita akan binasa. Kalau gitu ada kita ni tak bersifat dengan baka. Maka dengan sebab itulah kita ni ada, bukan ada yang hakiki, tapi ada yang majazi saja. Pinjaman saja. Sebab itulah bila membilangkan sifat Allah, dia bila pertama sifat wujud. Apa tu? Atas jalan munasabah. Bila sifat wujud atas jalan munasabah. Ke mana? Nak isbatkan sifat kidam kepada Allah, nak isbatkan sifat baka kepada Allah Ta'ala, nak isbatkan sifat kudrat kepada Allah Ta'ala. Nyata dulu, zat dia tu ada. Bahas itu dulu. Bila nyata dan juga Allah telah bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada, barulah zat kita nak isbatkan sifat-sifat yang lain.
Kalau gitu, pada memilih ke sifat Allah Ta'ala, dipilih dengan wujud dulu. Apa sebab? Kata dia, duna siapa tak bisa. Lepas wujud apa sebab bila kita lalu? Apa tu bila kudrat? Kudrat apa sifat Allah Ta'ala juga? Apa tu bila samuk lalu? Samuk sifat Allah Ta'ala juga. Dah lepas daripada wujud bila kita, bila maka nak isyarat kepada kita wujud Allah, wujud yang hakiki. Apa sebab? Bila satu zat yang bersifat dengan ada dia tu pula kidam. Ada dia tu pula maka. Maka zat tu lah ada yang hakiki. Sebab itulah lepas daripada kidam, bila maka apa? Lepas daripada wujud bila kidam, lepas daripada kidam bila maka. Nabi faham kepada kita wujud Allah, wujud yang hakiki. Maknanya ulama susul kita ni ada makna, ada ilmu di situ. Kita baca biasa gitu, baca apa tak sedap kita ni. Tak sedap sebab ilmu kita tak ada. Tak kira? Orang yang menerah, orang yang pengadi bagi apa pertandingan baca Quran. Pengadi itu orang pandai, dia nak baca Quran. Pengadi bagi pertandingan masuk ke. Pengadi itu lepas dalam masuk ke. Sebab itulah dia boleh rasa tu. Kan? Kalau dah satu manusia tak kerti pun ilmu tajwid jadi pengadi, tak sedap dengan ngaji. Padahal dia tak pandai. Namun kalau dia baca ni kena dah makhraj habis tajwid ilmu cukup syarat dah. Tapi nisbah pengadi tak kerti ilmu tu, tak sedap bagi dia tak tahu. Sebab kita gini dah ni, kita tu dengan kita tak jalan ni tarik ataupun jalan dia tahu apa. Ayuh gapo akan dia nyolong sebab ada ni akan dia holding gapo bahasa lama tu ada nahu dia tu walaupun kata jawi tu baca nahu tu oleh dia hak pakai buat akan dia kena buat yang tu sifat bagi dia tu dia nascaya tu jawab bagi syarat tu dia ada kaedah situ tu. Kan? Bila baca kaedah semua tak ada. Pengawin musuh kita, awak kita. Yang menulis ni, setiap tulisan dia ada ilmu, bila yang wujud, lepas tu kidal, lepas tu apa sebab? Ya ada sebab-sebab dia. Dia bila kidal lepas daripada wujud, dia bila bakal lepas daripada kidal. Apa sebab? Nawawi faham kepada kita bahawasanya wujud Allah, wujud yang zat, wujud yang hakiki. Ada Allah, ada yang hakiki. Tak sama dengan ada kita makhluk, ada yang majazi. Ada kita tak faham itu kidam. Ada kita tidak bakal. Tidak kekal ada kita. Sebab itulah kita ada yang majazi. Ada pun ada Allah Ta'ala, dia bersifat dengan kidam. Ada Allah Ta'ala, dia bersifat dengan bakal. Ni kan ada yang hakiki, ada seperti ini. Ini kasi ada seperti ini, bagai tak binasa. Di waktu kita binasa, tak binasa. Di waktu kita lemah, tak lemah. Dekat situ. Dia akan kenal semua Allah Ta'ala sebetulnya. Allah Akbar. Semakin hati mengenal ataupun makrifat kepada Allah Ta'ala, semakin kukuh iman kita kepada Allah. Kita kenal semua. Seorang masyarakat, dia kenal binatang. Kau kenal apa mana? Kau kenal apa mana? Ada. Orang tidur orang rimah tu. Dia tahu rimah bila misalnya coklat gini, ni dah keng. Kita kena pasal kuda lah. Kuda bila lengur naik, ataupun lembu bila lengur naik, ada dia dekat tu. Kenal dia. Tu. Satu ilmu dah tu. Maknanya makrifat kita dengan lembu tu. Makrifat kita dengan kuda tu. Yang melebihi manusia biasa. Kenapa? Kita kenal. Bila dia lengur, dia nak cacing, dia dekat. Tapi ni semua orang tak habis macam kita sungguh. Apa tu? Beza. Supaya kita kenal Allah Ta'ala. Tak ada. Orang semakin kenal Allah Ta'ala, semakin tunduk dia kenal sama Allah, semakin tunduk lagi. Gitu. Sebab itulah kenal dengan sifat-sifat Allah. Baik. Baik, nak sambung tengok, nak cari dalil di mana dalil yang menyatakan Allah Ta'ala bersifat dengan kekal. Kekal banget kita panggil dia panggil kekal jadi tidak binasa. Manakah dalil yang menyatakan Allah telah bersifat dengan tidak binasa? Dalil Quran disebut kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap mereka di atasnya binasa. Apa maksud mereka? Ialah selain daripada tujuh
perkara yang Allah telah kecualikan. Hak tak binasa, syurga neraka, bidadari, wildan, arash, kursi, aturan sulbi. Apa di antara benda-benda yang diistisnakan daripada binasa 10 perkara Allah. Terkeluar daripada man di sini. Kullu man, tiap-tiap mereka. Siapa man? Siapa mereka? Yang selain daripada 10 perkara. Hal lain maksud malaikat, manusia, ada masalah. Iblis ke masalah. Alaiha fal, di atasnya, di atas mereka tadi fal binasa. Dia panggil apa ni? Nabi kita faham dalil nakli. Dalil Quran yang menyatakan pengakuan Allah Ta'ala dia ni tak binasa. Allah Ta'ala sendiri mengaku pada kitab dia sendiri dia tak bersifat dengan binasa. Nah, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekal pada zat Tuhan engkau. Benda selain daripada Allah Ta'ala binasa berlaku, yang kekal hanya zat Allah Ta'ala. Bagaimana sifat bagi zat tadi? Antara sifat Allah Ta'ala Zul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sifat Allah Ta'ala juga ada. Jalal, Ikram, sifat Allah. Walaupun kita mengaji sifat 20, dia tak sebut pun sifat Jalal Allah. Dia tak sebut pun sifat Ikram, sifat mulia Allah, tak sebut pun. Ya, tak sebut pada bila sifat-sifat Allah Ta'ala cara tafsir ni. Walha, sifat-sifat ni dia maksud adalah sifat Allah Ta'ala ijmali. Lepas hal tu. Ingat kembali tu. Cara antikot sifat Allah Ta'ala, ulama ajar dua cara. Pertama, antikot dengan cara ijmali. Antikot mengaku di hati dengan cara bohong. Bagaimana? Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna Allah Ta'ala, itu sifat Allah. Nah, yang pakai antikot cara ijmali, maka di sini termasuklah sifat jalan, sifat kesempurnaan bagi Allah. Ikram, ya sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Termasuk sifat yang sempurna bagi Allah. Ini panggil sifat-sifat yang termasuk dalam antikot cara ijmali, cara bohong. Ada pun 20 itu antikot cara tafsir ni, waktu rasa urah satu-satu bagi sifat berserta dengan dalil. Dia bagi tafsir ni. Jangan awak pening pula kita. Mana sifat tapi tak baca pada sifat dulu. Sifat Allah Ta'ala juga. Cuma masuk kepada sifat, dia panggil sifat-sifat kamalan. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, jalan dan ikram. Baik, dia panggil apa tu? Dalil yang menyatakan Allah Ta'ala bersifat dengan baka, yang bersifat dengan kekal. Dalil apa ni? Dia panggil dalil nakli. Bila sebut dalil nakli, dalil dia kena ambil yang panggil 3. Sama ada Quran, ataupun hadis, ataupun ijma' ulama. 3 itu panggil dalil nakli. Bila? Baik, sekarang ni nak soal dalil lagi. Dalil mana? Nak dalil akli, dalil akal kita mikir. Bila sebut kata dalil akal, buku akal terbagi pada 3. Satu wajib pada akal, yang kedua mustahil pada akal, yang ketiga harus pada akal. Sekarang ni pada nak menetapkan dalil Allah Ta'ala, nak pakai hak wajib pada akal dan nak pakai juga mustahil pada akal. Nak pakai tu. Bila kata nak pakai hak wajib pada akal, mustahil pada akal, apa tak dapat tidak, kita kena kenal tarikh dia. Apa tarikh wajib pada akal, kena tahu lah. Apa tarikh mustahil pada akal, kena tahu lah. Kenapa? Sebab nak pakai dia. Nak pakai di mana? Pada mendirikan dalil sifat kidam, sifat bapa Allah. Bila nak guna dalil wajib pada akal, bila nak guna dalil mustahil pada akal, maka terdapat tidak kita kena kenal apa dalil wajib pada akal, apa dalil mustahil pada akal. Sebab itulah ulama sebut berkaitan al-hukmu ala syahid far'un an-tasawwur. Al-hukmu ala syahid, berhukum ala syahid di atas sesuatu. Hukum itu far'un, satu cabang. An tasawwuri, daripada kenal dia kata. Nak kata benda ni wajib pada akal. Kena apa tak ada wajib pada akal. Kalau kita boleh hukum. Kalau tak ada wajib pada akal, pun tak kenal bagaimana nak kata benda ni wajib pada akal. Nak kata benda ni haram pada syarat. Sebelum nak hukum kata benda ni haram pada syarat, maka terdapat tidak kena apa tarikh haram pada syarat.
Kalau tak kena tarikh harif pada syarat, bagaimana berani kata benda ni harif pada syarat? Apa lagi? Nak kata binatang ni hak ni ikan. Nak hukum kata benda ni ikan, tak dapat tidak kena apa tarikh ikan. Kalau tarikh ikan pun tak kena, bagaimana kata benda ni ikan? Gitu. Dah ada tak? Antara tarikh ikan, tarikh bagi ikan, pengenalan bagi ikan, antara mana antara. Sebagai contoh, binatang itu adalah air sebagai contoh. Itu sebagai contoh. Tiba-tiba binatang itu adalah air, bagi ikan ke mana? Tarikh bagi ikan pun tak kena dengan itu. Tapi lah ikan kita buat, dia kata ikan kenapa? Kerana binatang ni hidup lain. Tarikh bagi ikan benda lain. Ini ikan dia ada contoh sebagai contoh. Nah sebab kata bila nak hukum kata benda ni wajib pada akal, benda ni harus pada akal, maka benda ni mustahil pada akal, tak dapat tidak kena tarikh bagi hukum. Tarikh wajib pada akal tu apa? Mustahil pada akal tu apa? Harus pada akal tu tak apa tarikh. Barulah kita perlu hukum. Ada Allah wajib pada akal. Apa tarikh wajib pada akal? Tak ada Allah mustahil pada akal. Apa tarikh mustahil pada akal? Ini kena asal. Kita ngaji lepas pada. Kalau kita soalan, ada mana? Bagi soalan, siapa dulu boleh klik. Tak dulu ada sini, masuk kau. Tak akan lima darah. Apa tarikh wajib pada akal? Apa mustahil pada akal? Kita mengaji lepas pada. Mudah-mudah kita sebut benda wajib pada akal, benda yang tak timbul oleh tak ada dia. Tak ada dia akan tak timbul. Kita masuk hutan. Tiba-tiba jumpa tapak gajah. Tapak gajah nampak tu. Ni tapak gajah ni. Bukan tapak kambing ni tapak kambing kecil ni besar. Tapak gajah. Bila masuk hutan jumpa tapak gajah, maka wajib pada akal kita, pada fikir kita hutan ni ada gajah. Itu mana wajib pada akal? Wajib pada akal kita memutus akal kita memikir setiap keputusan hutan ni wajib pada akal ada gajah. Sebab apa? Sebab dalilnya ada. Mana dalil? Tampak dia tu. Apa makna wajib pada akal hutan ni ada gajah? Yakni akal tak terima. Nak kata gajah tak ada pada hutan ni, akal tak terima. Itu maksud pada kata wajib pada akal. Akal kita mikir ada Allah tu wajib pada akal. Ada Allah rupanya wajib pada akal. Apa mana wajib pada akal? Yakni akal tak timbul. Pada tak ada Allah Ta'ala, akal tak timbul. Itu mana wajib pada akal. Bila tengok seorang budak, maka wajib pada akal kita budak ni mesti kena ada ibu dia. Apa sebab? Apa mana wajib pada akal budak ni mesti kena ada ibu dia? Kerana akal tak timbul. Budak ni ada, tak ada ibu. Akal tak timbul. Itu mana dia? Itu makna kata ada budak, wajib pada akal ada ibunya. Apa maksud wajib pada akal? Yakni ada budak sekiranya tak ada ibu, akal tak timbul. Apa suku? Apa suku? Ada anak tapi tak ada pok. Ya ada. Nabi SAW Nabi. Ada pok ni Nabi SAW. Pasal bagaimana? Anak-anak zina. Tak ada pok juga. Tapi mama tu, mama aku dia pok dia pada syarat zina. Tapi balik ada ibu semua kena ada ibu. Sebab apa? Sebab anak ni pasal lahir ke ibu. Jangan lupa lahir ke ibu. Itu kecik majak dia lagi majak. Bukan lahir ke ibu anak. Tak berapa dah lahir ke mana dia kena loyak kan. Solat pun dah hukum. Tapi di bangsa kan perlu. Apa kata perlu? Tempat mengandung di perlu. Lahir ke lahir. Kalau. Maknanya nak faham apa makna wajib pada akal. Wajib pada akal maknanya suatu benda. Bila akal kita memiliki akal tak timbul atau tak ada benda itu akal tak timbul. Atau wajib pada akal. Contoh, bila tengok satu budak, maka wajib pada akal kita budak ni kena ada ibu dia. Apa makna wajib pada akal? Yang ni tak timbul pada akal kita ada budak ni tapi tak ada ibu, akal tak timbul. Itu maksud wajib pada akal. Bila akal kita mikir ada Allah Ta'ala, wajib pada akal.
Apa mana? Yakni akal kita tak timbul. Nak kata ada Allah ni tak ada Allah, akal tak timbul. Itu maksud wajib pada akal. Ma la yatasawwaru fi aqli adamu. Barang yang tak timbul dan tak tasawuf pada akal, adamu tak ada benda tu, akal tak timbul. Itu maksud wajib pada akal. So, ada pun mustahil pada akal tak timbul. Balik ada dia tu, akal tak. Balik berlaku dia tu, akal tak timbul. Berlakunya tak ada Allah, kami mustahil pada akal. Apa mana? Yani akal tak timbul. Balik tak ada Allah, akal tak timbul. Itu kami mustahil pada akal. Pasal lagi harus pada akal. Apa? Akal kita mikir nak ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kita sekarang ni ada anaknya. Semua anak kita tak nikah lagi. Duk sekolah, berlaku pengetik pun ada. Atas lu pun ada lagi. Pada mau tanya, cucu bagi kita tak hukum pada akal. Cucu bagi kita. Anak tak nikah lagi. Cucu bagi kita tak hukum pada akal. Harus ada. Akal kita timbul. Mungkin satu masa anak kita menikah, patukan nak dapat cucu. Mungkin satu masa anak kita mati semua. Asyik kali kita mungkin. Tak ada. Mak berbeza sebagai untuk sekeluarga. Anak semua tak nikah lagi sekeluarga. Mak sekelami anak semua. Mungkin mereka murah. Tiba-tiba jatuh putih mati semua. Ada cucu lagi tak? Tak ada. Harus juga. Ataupun hari kita subuh. Anak kita umur 21, tu menikah dah dah. Umur 22, kau boleh anak. Kau boleh cucu dah. Kita baru. Ini harus pada akal. Benda timur berlaku, benda timur tak berlaku. Benda timur ada, benda timur tak ada. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Bukan harus pada akal. Tiga benda tu. Tiga hukum ni nak benar sekali lagi pada mendirikan dalil sifat-sifat Allah Ta'ala akan kita guna akal. Cuma balik kita mana? Bina amal. Apa wajib pada akal, apa tak ada wajib pada akal, apa tak ada mustahil pada akal, dan apa tak ada harus pada akal. Itu tiga. Malah amalah saja. Orang lain nanti dah, kalau kita ada juga tanu. Dah demo-demo lain nanti dah, kalau kita apa? Mana amalah saja. Kena beli semua kita, nak beli, kena beli. Nak laku, kena beli. Apa? Dah malah. Kita beli semua kita. Mana benda jadi bagaimana? Otak ada tak si guna? Mana ingat. Bila mana ingat dah, tak ada bajikan. Ini situ waktu. Tapi di sekolah dia bunuh atau dia untuk kamu dan mengapa dia. Setiap abang dia ada mengapa dia nak besar. Pada ajar kau dia pun ajarkan anak dia. Mengalir dia. Bila mati seorang ada, terputuslah amalan itu. Kita mata bil Adam, inqata amalu illa min salasin. Saja. Bila mati satu anak ada, maka terputuslah amalan dia. Illa min salasin, melainkan daripada tiga perkara. Pertama sekali sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Kawan awak sejid jawi. Sedekah yang mengalir kan? Bantu dengan harta dia. Ataupun dia bantu dengan tenaga dia. Dia kena buat kebajikan. Ada kala bila kita beri kepada harta, kita boleh kebajikan harta kita. Tapi kita ni miskin, harta tak ada. Kita boleh kebajikan dengan tenaga kita. Nah, orang nak bina satu benda untuk masalah umum, kita pergi tolong, nak tolak kat batu, tak ada. Dia pergi bajikan dengan tenaga kita. Tak batu siapa beli? Mamak beli. Mamak buat kebajikan dengan harta dia, begitu. Pak kita seorang ni, oh lah aku ni malah dah tu. Harta pun tak ada. Duit pun mana? Aku ada. Mana? Aku bagi dia rancang. Kena mak dengan hartamu. Nak mana nak buat bentuk nak terancang. Kita bagi sepenggeruk terancang. Kira ukinya. Kita guna otak kita. Akhir mana harta guna otak kita. Itu bentuk kebajikan berlaku tu. Sadaqatin jariah berlaku tu. Siap seperti benda, siap seperti wakaf untuk manusia berbuka. Maka siapa-siapa terlibat pada situ semua dapat kebajikan. Kamu tak boleh mas, makan bapa saja. Aku pun sebab aku beli batu. Siapa kata?
Oh, nampak dia je boleh sebab dia beli. Apa mana pada pihak media kan? Sedekah dia, sedekah jariah dia, atau berdosa. Itu kayak gitu. Nah, tenaga kira juga tenaga. Ambo pun tak ada, tapi tenaga ambo ada. Ambo bahagia kat batu, ambo boleh bahagia kat batu. Gitu. Ambo malah, fikir tak ada, tapi fikir yang mana? Ambo guna fikir ambo malah. Bahagia cara kerja dia, bahagia hati makan dia. Bahagia hati cari makan dia. Ya tu fikir. Guna otak dia, ambo bajikan dia. So, yang keduanya, ilmu yang memberi manfaat ni selalu kita berilmu, kita hafal satu benda, kita faham satu benda. Walaupun ilmu kita tak mengalir pada luar daripada keluarga kita, paling-paling pada anak-anak kita sendiri belajar. Pada ajar pada cucu, mengalir sama. Selama mana dia amal dengan amalan kita layak pada sama tu dah jadi kebajikan bagi kita. Allah, kita buat kebajikan dengan Allah Ta'ala ni, benda tak sia-sia. Kita melapor dengan Tuhan yang yakin. Kita duduk atas dunia, bunyi kata sahih pelaburan, semua manusia faham kan? Kita faham, hati kita faham. Bila sebut kata skin cepat kaya, pelaburan tu, sahih tu, kita faham. Faham lagi mana? Satu benda ni boleh diuntungnya bagi kita. Sebab tu ramah manusia masuk. Tapi dia tak tahu pelaburan tu mungkin tipu, mungkin keiktimal. Mungkin benar, mungkin dusta tu, iktimal dua. Tapi bila hati kita nampak dunia, tak kira dah, tak kawin semua. Percaya je kita dengan kajian manusia. Padahal perkataan manusia itu ihtimal tu boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Tapi hati percaya sebab tak dunia. Tapi bila kita nak Tuhan. Nah, yang janji dah membuat dunia tu ikon, membuat dunia tu ikon. Nampaklah muredah tu pasal tu kita dah, tapi tak percaya kita. Hari mak lu bakas sekali tu bapak tu kita apa? Itu bakas sekali. Mana jemaah lu bakas sekali. Bekas sini lah sini boleh laga, tak apa laga. Masjid lain. Sedap semua jemaah semua. Tu kita tak apa. Saya. Apa tu dia tak percaya kau dengan pelaburan yang mengatur kau dia. Mula suatu 10, mu amal suatu 700. Itu bukan dengan dia tak percaya padahal pelabur yang rupa ni yakin mesti dapat. Tak ada ihtimal dusta, tak ada kerana mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan dusta, mustahil. Jangan manusia banding dia. Dia mati itu. Saya. Tapi dengan para pelabur sebagai contoh agama ni, waktu hidup kita masuk. Dalam keadaan pelabur yang ada mau sebut di ihtimal benar, ihtimal dusta. Tapi kita percaya perkataan manusia, waktu hidup kita masuk. Berkata Allah Ta'ala hak mustahil dusta tu siap tak nak masuk kita. Kalau wipo mana betul siap sampai bega. Gambar tu agung tak ada separuh hak dua wi. Orang dah mungkin lagi dari itu kata Allah nak mengaku la ilaha illallah dengan tu ada tak percaya mana. Dengan manusia tu percaya mana kalau tahu sekali Cina, percaya benar dengan Cina. Oh, bapak kat tangan dulu lagi kita segak dah hati kita. Saingan bapak kat tangan dulu lagi kita start dah hati orang sedap saingan bapak. Bapak dia ni baik. Jauh Cina dia nego, dia prinsip Cina dia nego ke mana-mana dia ni. Contoh dia. Orang India ni pasti pening ni, kecil pening. Orang kita sendiri pasti tak bayar hutang. Sifat kita lagi. Cina nego ni, India kecil laut pening. Melayu pasti tak bayar hutang. Sifat kita juga kasih. Boleh. Baik. Kalau boleh sebelum daripada kita hukum satu benda tu kena tarikh. Apa tarikh wajib pada akal? Apa tarikh mustahil pada akal? Apa tarikh harus pada akal? Kena tarikh pada kata dulu. Sekarang ni nak guna hukum akal tu sebagai nak menetapkan sungguh Allah telah bersifat dengan kekal. Baik. Jadi kata dia di sini. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala. Dalil ataupun tanda bukti kita kata. Atas kekal Allah Ta'ala, kekal menetap binasa Allah. Di waktu benar-benar binasa, dia tak binasa. Mana dalil? Dan tak binasa itu, yang paling tak binasa itu lazim daripada kekal. Ialah kita fikir. Dia panggil dari akil ni. Kalau atas ni, kuluman ala yafan, dia panggil dari nakli.
Sekarang nak tengok dalil akal kita mikir, mana kau yang menunjukkan itu Allah telah bersifat dia kekal. Dalilnya kita fikir ke mana? Jikalau Allah Ta'ala tidak kekal. Guna perkataan jikalau apa ni? Fardu takdir. Benda tak sekali tapi acutra. Dia panggil acutra tu fardu takdir. Jika digabung dengan kali. Tubuhnya jikalau takdirkan benda tak sekali. Bagaimana? Jikalau Allah Ta'ala tidak kekal, maka tentulah ia Allah binasa. Apa sebab bila dia tak kekal dia binasa? Apa sebab? Kalau faham ni awak ni. Sekiranya zat tak bersifat dengan mati, nescaya dia hidup. Apa sebab hidup? Sekiranya bukit tak bergerak, tak bersifat dengan gerak, nescaya dia diam. Apa sebab dia? Sebab gerak dan diam dua sifat yang berlawanan. Bila tak gerak mesti diam. Dia tak mati, kenapa? Bila dia tak mati nescaya dia bersifat dengan hidup. Apa sebab? Kerana hidup dan mati dua sifat berlawanan. Sekiranya Allah telah tak bersifat dengan kekal, dia tak bersifat dengan kekal, nescaya dia binasa. Apa sebab? Kerana binasa sifat yang berlawanan bagi sifat kekal. Jadi dia. Dia. Binasa mana-mana mesti. Sekiranya Allah telah tak bersifat dengan kekal, maka tentulah ia Allah binasa. Apa sebab? Kerana kekal dan binasa dua sifat berlawanan. Bila tak kekal mesti binasa. Bila binasa mesti tak kekal. Sama-sama mesti. Bila tak hidup mesti mati. Bila tak mati mesti hidup. Sama-sama mesti. Apa sebab? Sebab dia sifat yang berlawanan. Dia tak ada tengah-tengah. Kekal pun tidak, binasa pun tidak. Dia tengah ada lah. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Ada lah. Tak ada lah betul. Gerak pun tidak, dia pun tidak. Dia tengah ada lah. Tak ada. Dia binasa mana-mana. Tak kata kan? Binasa mana-mana. Baik, dan jika ia Allah binasa, tentulah ia baru. Bila dia itu binasa, maka dia itu akan hilang juga satu masa sekali lagi. Maka dia itu bersifat dengan baru. Apa sebab? Kerana tiap-tiap benda binasa, itu sifat bagi benda yang baru. Kita binasa sebab kita baru. Langit bumi binasa sebab langit bumi baru. Segala benda kita binasa sebab itulah benda itu baru. Dia panggil baru. Benda binasa. Nah, dan jika baharu, sekiranya Allah telah bersifat dengan baharu, nescaya tidak ada Tuhan. Kalau Allah telah sendiri pun bersifat dengan baru, natijahnya mana? Nescaya tidak ada Tuhan. Apa sebab ada? Dengan dalil yang nyata pada huraian sifat kidah. Kita mengaji dari bila Allah telah tak bersifat dengan kidah, nescaya Tuhan itu baru. Apa makna baru? Yakni ada Allah, mari pun tak ada. Ke mana baru? Baik, di zaman Tuhan tak ada, tiba-tiba jadi ada. Nak ada dia, kena ada Tuhan yang mengadakan dia. Siapa mengadakan Allah? Apa? Tak dia. Yang pergi pada dur dan tasasul. Kita kaji dulu dur. Dia berkeliling buat akan tasasul, dia panggil berangkat. Kedua-duanya mustahil. Kalau Allah telah bersifat dengan baru, membawa pada dur dan tasasul, maka mustahil. Kita malah berada, kita berada. Masalah ada ni. Baik. Jadi kata dia, nescaya tidak ada Tuhan dengan dalil yang nyata pada huraian sifat kita. Kita mengaji dari mana? Dia datang pada belum dan asas. Kalau begitu, tetaplah Tuhan tidak binasa. Kalau takdir kata Tuhan itu bersifat dengan baru, membawa pada Tuhan itu, tak ada Tuhan itu mustahil. Ada. Bila begitu, tetaplah Tuhan tak binasa. Jadi Tuhan tak bersifat dengan baru. Nanti kembali kepada asal. Mana dalil ini? Firman Allah Ta'ala sebagai dalil lagi itu, dalil nakli ni pula. Nak menguatkan sungguh Allah telah tak bersifat dengan binasa. Mana firman Allah Ta'ala di dalam suratul Qasas ayat 188. Ayat tadi yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan bapa, bersifat dengan kekal, banyak sekali ayat-ayat Quran yang menyatakan Allah Ta'ala bersifat dengan kekal. Kalau dulu sebut kulluman ala yafah wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ayat ayat bawah ada surah ayat wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in hadithun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
Apa ayat yang menunjukkan Allah Taala bersifat dengan kekal, dia tak bersifat dengan binasa. Mana? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Mu jangan seru, mu jangan minta ma'allahi serta Allah Taala, mu jangan minta ilahan akhar akan Tuhan yang lain. Mu jangan minta. Ini jaga ayat ini. Ada setengah daripada golongan yang menolak tawasul. Dia kata ayat ni, tak boleh nak bertawasul. Mana boleh tengok ayat jangan daripada itu. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Mu jangan minta, mu jangan seru serta Allah Ta'ala, mu jangan minta tadi ilahan akhar akan Tuhan lain. Maknanya mu kena minta Allah ya. Mu jangan minta dengan Tuhan yang lain. Ini dari kata ahli tawasul kata dia. Jawab kata ahli sunnah wal jamaah perkataan tak tahu. Guna ayat ni nak galak dari tawasul tapi tak tu. Apa sebab berarti oleh ayat? Wala tad'u ma'allahi, mu jangan minta, mu jangan seru serta Allah Ta'ala, mu jangan minta ilah akhir akan Tuhan yang lain. Ayat ni Allah telah tuju untuk musyrikin Mekah. Kita bertawasul minta suatu benda, bertawasul guna kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah hati kita pegang Nabi itu sebagai Tuhan? Dah. Apa lagi? Kita bertawasul dengan orang-orang wali-wali Allah sebagai jatuh. Adakah hati kita pegang wali Allah sebagai Tuhan? Ada. Nabi sendiri hamba makhluk, bukan Allah, dia bukan Tuhan. Wali-wali bukan Tuhan. Cuma kita bertawasul dengan kelegaan Tuhan bagi dia. Seperti mana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia bertawasul dengan Ibn Abbas. Dengan Abbas di waktu sembahyang istisqa. Pada ayat ni, ni nak faham boleh ayat. Wala tad'u ma'allah ilan akhar. Mu jangan seru, mu jangan minta serta Allah Ta'ala ilan akhar akan Tuhan yang lain. Mu jangan minta dengan Tuhan yang lain. Kita minta bertawasul dengan Nabi, bukan kita Nabi sebagai Tuhan, bukan. Ayat ni nak tegur pokok musyrikin Mekah. Kenapa? Kerana musyrikin Mekah ni dia bukan pakai berhala sebagai Tuhan. Ini lah yang malu. Boleh faham tak? Jaga model nak faham ayat. Jaga gaduh. Ni pun bila apa macam. Dia tanya ni, faham model ni. Sini Tuhan lagi jangan minta serta Allah akan Tuhan yang lain. Maknanya ada dua Tuhan. Allah so pakai rasa lagi. Itu maksud dia. Mana pun musyrikin Mekah tu. Pakai berhala sebagai Tuhan, dia pakai Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Itu dua Tuhan lah tu. Dia minta pakai berhala, minta Allah Ta'ala. Itu yang tegur dia. Dia minta Tuhan yang lain. Itu baru betul ayat dia. Tak kata? Musyrikin Mekah mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Tak kata? Wala in sa'altahu, sekiranya mu tanya mereka itu ya Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa buat langit dan bumi? Siapa? La yaquluna Allah, pasti mereka akan jawab Allah. Tu manusia semua batang berhala tu. Mungkin tanya dia Muhammad siapa buat langit dan bumi? Mesti jawab Allah. Mana tu pasal dia tu? Dia guna patang berhala sebagai sembahan dia juga. Ni panggil tasyrik musyrik ni. Syirik dia panggil. Maka ayat itu juga dia lah ni. Wala tad'u ma'allah ilan akhar. Mu jangan seru, mu jangan minta serta Allah Ta'ala ilahan akhar akan Tuhan yang lain. Pokok musyrikin Mekah. Kita bertawasul dengan Nabi, tak tengok Nabi sebagai Tuhan kita. Kalau tengok Nabi sebagai Tuhan, memang kafir dulu. Tak ada kau begitu? Ada. Nabi kata ayat ni bukan untuk Nabi tawasul. Dia banyak hadis-hadis yang tersebut bagaimana bertawasul. Keren, semua masalah bertawasul. Ini siapa orang ni? Bahan mula ni. Baik. Jadi kata Allah Ta'ala, wala tad'u ma'allahi, mu jangan seru serta Allah Ta'ala, mu jangan minta serta Allah Ta'ala ilahan akhar akan Tuhan lain lagi. Apa sebab? Dia tak sering minta pada Tuhan lain. Apa sebab dia lah? La ilaha illahu, tak ada Tuhan melainkan dia. Dia ada minta pun sia-sia je. Kalau meminta dengan Tuhan lain pun sia-sia. Apa sebab? Tak ada Tuhan lain melainkan dia sahaja Allah Ta'ala. Tak kena panggil, tak kena minta, dah panggil tak ada. Itu maksud dia Allah Ta'ala tu.
Kita ada saing. Saing kita ni ada bini sorang. Sorang bini dia. Kebetulan lepas gaya kita ada buat makan rumah. Pagi panggil dia, mak. Pergi, mak air gaya ketiga rumah. Buat bini sorang, tak mudah tua kata. Panggil bini tua kata. Saya kata dia, hei, mana ada bini tua aku? Apa, mana ada bini muda aku? Sorang ni je. Mana? Panggil apa bini kedua bagi tak ada. Dia ni kau sorang tu. Ya. Faham ke tak tu? Nak pergi banding ni. Kita ada sahabat, ada sayang. Sayang kita bini sorang tu je bini dia. Bini kedua dah ada, tiga pun tak ada. Sorang tu je. Apa sebab? Dia kata, Ambo kata sini di mana? Ambo tak Ambo, kita takut bini tak bini Ambo, kita tak Ambo. Maka sorang tu je bini dia. Tiba-tiba hari kita nak belajar, dia panggil dia, mak, ajak bini tu orang kata, Ambo dah kata. Hak lah ke mana? Hei, mana ada bini muda aku? Masa panggil tu bagi tak ada. Ibarat. Dia kata, wala tada'u ma'allah illa ta'ala. Kamu jangan seru serta Allah Ta'ala akan Tuhan lain. Apa sebab Tuhan Tuhan lain? Jangan seru Tuhan. Apa sebab? La ilaha illa, la ilaha illa. Tak ada Tuhan dah. Mereka Allah Ta'ala saja. Muslim pun tak jadi apa dah. Kenapa? Tak ada Tuhan lain dah. Itu sebab dia. Kalau ada Tuhan lain, Tuhan lain. Sebab Muslim, aku ada usaha lagi rakyat siang. Muslim tak apa. Kalau ada, tak ada. Kemudian kata Allah Ta'ala, kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu. Maksud pada kata sesuatu istisna, dikecualikan 10 perkara tadi. Halikun yang binasa illa melainkan tak binasa itu wajahnya Allah, jadi zat Allah Ta'ala. Ini apa ni? Tengok daripada ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan bakal. Lahul hukum baginya bagi Allah Ta'ala hukum keputusan. Baik buruk daripada Allah, kaya miskin daripada Allah, iman kufur daripada Allah, keputusan daripada Allah, hukum syarat wajib sunnah haram makruh daripada Allah. Kita mengaji sekali lagi di antara sifat Allah Ta'ala, sifat iradah, sifat menentu. Setiap benda yang berlaku di kita makhluk dengan penentu Allah Ta'ala. Allah telah menentu mengikut seperti mana yang ada dalam takluk ilmu dia. Dia tahu lepas tu dia menentu. Bila dia menentu, kudrat tu meneruskan apa yang ditentu oleh sifat iradah. Begitu. Jadi kalau gitu benda yang ada pada kita ini penentuan daripada Allah, keputusan daripada Allah. Kaya apa kita, miskin apa kita, sedar apa sakit ke, mulia ke, hina, Islam apa iman, kufur, semua penentuan daripada Allah Ta'ala. Keputusan daripada Allah. Cuma kita makhluk di suku kita ni berikhtiar usaha. Doa. Elokkan silaturahim. Banyak bersedekah. Apa tu? Benda-benda yang boleh mengubah. Mengubah takdir Allah. Takdir mana? Takdir hak mu'allak. Bukan Allah, bukan takdir mu'brah. Qadha mu'brah. Bukan qadha mu'brah. Bukan penetapan hak tak ubah. Hak tu lah ke mana pun tak ubah dah. Qadha mu'brah. Mana mati tiap-tiap bernyawa. Tu tak ubah tu. Qadha mu'brah. Lepas semai mak panggil dulu belakang, apa anak semai aja. Dia. Siapa rumah tim nak semai tim mana rumah tu enggak ajak apa ni. Kita ajak dengan dia apa tak si mati. Pening dia ni, hamu ni ke mana-mana. Ke mana pun mati mah qadha mu'brah. Dia. Mati dia tak bernyawa tu qadha mu'brah. Qadha Allah Ta'ala tu yang paling ubah. Ada pemati banyak, mati cepat atau qadha mu'allak. Atau boleh berubah dia. Tak ada. Sebab tu dah berubah dia umur kita panjang pendek. Mengapa? Antaranya dengan doa. Sebab tu doa ya Allah tak panjang lama ya Allah. Adalah tak ada. Doa dari setengah daripada boleh mengubahkan qadha mu'allak. Di antaranya dengan sebab kita mengelakkan silaturahim. Ni doa jelas pula bahasa muka, gaya rumah batu. Itik dia masuk kata-kata, ambil kita dia kata, itu susah itu. Tak senang nak kalau ni. Bau dia masuk dalam kita, kata cakap korang. Balah. Itu kepik supaya itu. Mengerahkan silaturahim, banyak bersedekah. Dia apa dia? Benda-benda yang boleh mengubah qadha mu'allak. Ada qadha mu'allak.
Ala kulihan sebab kata lahu hukum. Bagi Allah Ta'ala keputusan apa-apa sekalipun daripada Allah Ta'ala, yang ini mengikut seperti mana ilmu Allah, iradah Allah Ta'ala dan kudrat Allah Ta'ala memperluaskan. Sebab disebut sini tu, lahul hukmu, baginya kata Allah Ta'ala hukum jadi keputusan, wa ilahi turja'un, dan kepadanya kepada Allah Ta'ala kita dikembalikan sekarang. Semuanya kembali kepada Allah. Kita kaya setelah mana pun tinggi, setelah mana martabat kita, jawatan kita masyhur setelah mana, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Peringkat pertama kembali mati, berlaku mati, titik peringkat pertama kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kita. Kata kita tinggal satu, atau benda kita tinggal. Tapi tinggal aman nama bagi, amalan kita, sedekah jariah kita. Apa bagi ilmu kita. Bila kubur sekali ilmu amal dekat kita. Sebab itulah kata Ali karamahullah wajah ilmu itu lebih mulia daripada benda-benda. Kita ada benda-benda kena jaga, benda-benda. Ada lembu kena cukup. Ada kereta benda basah. Ada benda kena jaga. Tapi ada ilmu menjaga kita. Bila kita nak asal benda kita kata angin mah haram. Tak kata? Nak berarti angin ni haram ni. Ada dasar ilmu dia jaga sama kita. Dan ilmu itulah yang akan bersama dengan kita pada bawah kepada alam barzakh. Yang kedua sekali lagi ilmu tu. Ilmu amal kita bersama dengan kita. Kembali kepada Allah Ta'ala. Peringkat awalnya mana? Ketika mati. Pasal lagi mana? Allah Rasul. Bangkit daripada masyarakat. Bangkit. Satu hadis sebut bagaimana nak bangkit kita yang mati manusia. Lalu Allah telah waktu hujan daripada khazanah Allah Ta'ala. Waktu hujan daripada khazanah Allah Ta'ala, kata sebut situ, rupa hujan jadi kamahin kalmaniyin rajulin. Rupa hujannya seperti mani laki-laki. Bila hujan turun di bumi, segala kubur-kubur terngekah. Maka ngekah itu turunlah segala jasad-jasad manusia atau lebih yang digakah atas kubur masing-masing. Ibarat kata seperti tumbuh yang tumbuh selepas daripada turunnya hujan hijau. Yang itu sekali. Tak hidup lagi itu berjasad lagi. Lebih yang tak kubur lagi. Kemudiannya hujan turun. Lalu Allah telah perhidupkan 3 malaikat, Jibril, Mikail dan Israfil. Kemudian Allah telah perintah pada Israfil, wa Israfil yang disuruh sangkakala. Yang sangkakala ni katanya seperti tanduk rupa dia. Sangkakala seperti tanduk kami besar. Di lubang depan dia tu ada lubang-lubang kecil. Muncul copong dia. Copong sangkakala ada lubang-lubang kecil. Pada tiap-tiap lubang tu satu pun. Selama mana manusia, selama itulah lubang. Kenapa? Tiap-tiap lubang tu ada wakil bagi tiap-tiap lubang. Tu rupa dia tu. Pak malaikat besar. Ambil sur sangkakala tiu. Dia kata tiu. Tiu tu kata ulama tubik tu ada seperti lebah keluar daripada sangat. Bunyi dia bukan rupa dia tu bukan. Bukan rupa lebah tu bukan, cuma nak pada bunyi dia tu. Bunyi keluar lebah daripada sangat bunyi. Bukan benda bentuk bulat-bulat apa lebah bukan. Bunyi dia ruh tu keluar. Bunyi dia seperti lebah keluar daripada sangat. Maka tiap-tiap ruh ada kebal masuk pada jasad masing-masing. Satu pun tak tukar. Ruh mama masuk pada ruh mama pada jasad mama. Ruh Khalid pada jasad Khalid masuk. Itu bagi hidup. Tika hidup tu, waktu tu dah beza orang. Manusia beriman dan kufur lain dah kufur. Jalan daripada masyarakat lain kufur. Manusia yang mukmin sendiri pun lain-lain beza. Setengah manusia tu dia bangkit, dia tengok perut dia besar. Dia mukmin, perut dia besar. Bila dia berjalan kepada masyarakat punya khayal. Apa? Ni kelakuan manusia makan yatim, makan bukan yatim kat dunia dulu sudah. Maknanya masa berjalan tu nampak dah dia bahaya orang.
Masa berjalan di pada masyarakat, kenapa dah dia ni aku ni bahaya dah? Kenapa kelakar tak sama orang lain? Mana? Buat besar. Rupa-rupanya dia ni Allah makin harta niaga tak beri. Kesalahan manusia lapor pada kelakar dia. Situ lah. Hak mu cari atas dunia, mula mu cari benda-benda sampai tahu tinggal agama, sia-sia. Mu cari nama sampai tahu mu cari tinggal orang, sia-sia. Mu cari benda-benda mu tipu orang, sia-sia. Allah, ingat habis dah. Mu tak jaga anak bini mu agama, mu itu kan masa lepas dunia sehingga dia hebat pada dunia jadi sia-sia. Anak bini mu sengsara jadi doktor. Beli demo, pakai seluar pendek, doktor masuk dah tapi sia-sia. Tak itu. Gapo manfaat ilmu amal kebajikan dua. Ilmu setengah mana mu cari atas dunia. Amal setengah mana mu buat, kebajikan setengah mana mu buat. Itu tak kira. Itu ada 4 betul, tapi sikit tu ada deku. Tak kebajikan Allah lebih besar. Sepatutnya bila Allah Taala yang terbenda banyak, mu guna banyak simpan di akhiratmu, itu baru cerdik. Anakmu tak apa tu harus tetap dah rezeki dia. Tak apa. Tahu sikit tak apa untuk dia. Jaga untuk kita ni. Sebenarnya manusia bila Tuhan kebajikan dia banyak, peruai untuk buat simpan di akhirat besar pada diri dia. Tapi tak guna saja. Hobi, mati tinggal saja. Satu pun tak boleh nampak pada mutika di akhirat. Allah tidak suka. Tak kata kan? Apa sebab jadi gitu? Sifat nafsu saya. Saya. Rugi. Masjid kita tak boleh, yakin tak sesuatu apa sesuatu kita tak boleh. Kamu cari sendiri ya, rugi. Simpanan untuk akhirat. Atas dunia manusia jujur di bank, security. Dah kan? Kau jujur manusia di bank dan security. Kenapa dia tahu dah simpan dia ni boleh pergi sendiri atas dunia? Bapa manusia tak jujur untuk akhirat? Sedangkan akhirat tempat dekat, dunia tempat yang tak dekat. Kita nak fikir lagi. Jika bangkit pada masyarakat jalan yang sudah tak jalan semua pada masyarakat, mula-mulanya daripada qaul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakat tujuh situ dah. Maka golongan umat Muhammad dibagi pada dua. Satunya kufur, satunya dia tegur daripada minum. Setelah lagi dia beri minum. Qaul. Siapa yang ditegur? Antaranya manusia mukmin yang fasik dan manusia yang kufur kepada Allah. Dan dengan Nabi kita tak kufur, ini dia telah minum. Semanusia mukmin yang saleh diberi minum kausar oleh Nabi. Baki daripada apa tu? Baki daripada masyarakat, tuju pada kuala Nabi kita dulu. Kita sekarang kita jalan macam-macam ni, orang tu lagu ni, orang lagu tu, masa-masa. Kemudian manusia yang ditegur, pecah dua. Satu ditegur selama-lama, tu kufur, manusia kufur kepada Allah. Selagi dia tegur tapi diberi minum manusia mukmin tapi fasik. Tegur Allah SWT dulu dapat bulan. Bila minum dia dikata lama takkan kata sampai bila dia. Sekali pun dia ahli lapor. Dia kata sahabat peluang daripada Nabi kita. Bentuk Pak Segi kalau Nabi kita ni perjalanan sebulan perjalanan persegi dia. Ini sebab panjang lebar sebulan perjalanan. Bangun yang ada pada situ ada pada air Nabi, air pada Nabi. Gasah yang berbahaya dari situ ada pada gasah pada Nabi. Gaya daripada umat dia kita tengok lebih baik daripada bintang dengan gaya berjujur. Ini suasana kita kecil sekali lagi. Kalau ni yakin, bukan sunnah, ni bukan mitos. Ni bukan cerita Doraemon. Dolo usaha. Kalau Doraemon apa? Nak kena Doraemon, ada demo. Anda tak ada remon lah. Baik. Sekali lagi Pak Presiden. Dia tak ada remon ni. Dia baca terjemah dia, baca sekali lagi. Artinya dan janganlah berdoa engkau serta Allah Taala akan Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Dia Allah Taala. Bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa, melainkan Allah Taala. Baginya hukum jua dan kepadanya kembali sekalian kami. Maka dengan pengakuan dalam hati dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala dan pengakuan dalam hati dengan tentu tidak binasa itu memberduri pengakuan itu dengan keterangan Allah Ta'ala dalam Quran. Inilah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.